Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Dr. Mata. So hari ini saya Dr. Mas datang balik untuk membincangkan topik tentang DBE. So sebelum ni kawan saya dah kongsi tentang 10 fakta menarik tentang rawatan laser pada mata. Saya pun dah sembang tentang laser. So hari ni kita bagi topik kepada DBE. Apa itu DBE? Saya rasa doktor-doktor di luar sana yang tak pernah kerja di Jabatan Oftalmologi pun mesti tertanya, kenapa kadang-kadang kita tulis dekat nota ataupun kita suruh pesakit datang bila pergi klinik mata kena bawa 2 orang. Kenapa kita kena buat benda tu semua? So basically sebenarnya DBE ni adalah singkatan untuk dilate both eye, ataupun dalam bahasa Melayu ni kita panggil sebagai untuk kembangkan dua-dua belah anak mata. So kenapa kita kena kembangkan anak mata? Sebenarnya kalau korang tengok dekat klinik mata tu, kadang-kadang doktor akan check dekat slit lamp ataupun dekat lampu di bahagian depan mata dahulu, which is anterior chamber. So untuk memudahkan tugas doktor untuk tengok di dalam bola anak mata, untuk tengok dekat dalam bola anak mata ada pendarahan ke, ada perubahan kencing manis. So doktor kena kembangkan anak mata tu. Untuk kita kembangkan anak mata kita, selalunya kita akan guna ubat yang special. Kita akan guna 3 jenis ubat, which is yang pertama adalah Alkane, dan kedua dan ketiga adalah Midfree dan juga Madrasil. So yang untuk Alkane ni, which is boleh tengok gambar kat sebelah saya, adalah fungsinya untuk memberi kekebasan pada mata kita ataupun untuk mengelakkan kesakitan pada mata kita. Dan selain daripada itu, untuk dua ubat yang seterusnya adalah Midfree dan dengan Madrasil. Selalunya Midfree dan Madrasil ni memang untuk kita kembangkan anak mata. Midfree ni selalunya kita akan bagi sekali, dan Madrasil ni selalunya kita akan bagi setiap 15 minit. Ada setengah pesakit tu letak sekali 2 pun dah cukup kembang. Tapi untuk ada setengah pesakit pula kadang-kadang sampai 4-5 kali still lagi tak kembang-kembang. Ianya bergantung kepada mata pesakit lah. So kadang-kadang kalau korang pergi dekat klinik mata, kadang-kadang korang tengok pesakit ramai ataupun pesakit lama, selalunya disebabkan oleh benda-benda ni, which is kita nak tunggu masa untuk dua-dua mata tu untuk jadi kembang supaya kita boleh buat pemeriksaan lanjutan. So kalau dekat hospital, kadang-kadang kita ada juga pesakit macam baby ataupun budak-budak yang bawah 2 tahun. So untuk maklumat tambahan kurang, untuk pesakit budak-budak dan juga baby, kita akan guna ubat yang berbeza lah. Sebagai contoh macam Cyclogil dan lain-lain lah. So apa yang korang kena alert sekiranya kita guna ubat untuk kembangkan anak mata ni, side effect ataupun kesan sampingan yang you all mesti kena alert sekiranya kita gunakan ubat ini. Kadang-kadang kesan dia akan menyebabkan mata korang akan kabur ataupun akan jadi kelabu 4 hingga ke 6 jam. So sangat-sangat penting sekiranya kalau korang datang klinik mata untuk bawa 2 orang. Sebab kadang-kadang bila kita dah taruh ubat tu, takkan kita nak bagi korang bawa kereta balik kan. Sebab kadang-kadang ada kes apabila kita bagi ubat tu, lepas tu pesakit balik, kadang-kadang ada kes di mana pesakit accident ataupun pesakit tak nampak. Sangat berbahaya untuk korang. So memang please, kalau ada doktor di luar sana yang ada refer kepada kami, minta bawa 2 orang lah untuk memberi kemudahan dan kesenangan kepada pesakit sekiranya kita perlu memberi ubat untuk kembangkan dua-dua anak mata. Yang kedua, kesan sampingan yang selalu ataupun kerap terjadi kepada pesakit adalah apabila kita dah taruh ubat tu, pesakit akan ada masalah untuk melihat benda yang dekat ataupun penglihatan dekat akan jadi kabur. Kenapa benda tu terjadi sebenarnya? Ialah disebabkan oleh apabila kita letak ubat tu, and then kita punya pupillary kita akan jadi paralyzed ataupun jadi kembang. So kadang-kadang bila kita tengok dekat untuk tengok penglihatan yang jauh, memang kita punya pupil ataupun pada mata memang akan kembang. So sebab tu bila kita letak ubat tu, pesakit memang tak ada masalah untuk tengok penglihatan jauh. Tapi apabila mereka lihat penglihatan dekat, kita punya pupillary ataupun anak mata memang tak boleh nak mengecut. Sebab kita dah bagi ubat untuk kembangkan anak mata. Sebab tu bila kita tengok pesakit lepas dapat ubat untuk kembangkan anak mata, memang diorang akan mengadu tak boleh nampak dekat, kabur. Itu memang kesan yang biasa. So kadang-kadang pesakit memang perlu tunggu 4 ke 6 jam lah untuk kesan itu hilang. So lagi satu benda yang sangat penting untuk you all tahu tentang DBE ini adalah sekiranya pesakit ada allergic ataupun ubat itu tidak sesuai kepada pesakit. So kadang-kadang bila kita letak ubat ataupun medical assistant ataupun nurse letak ubat dekat pesakit, sekiranya pesakit nampak macam mata semakin merah, makin sakit, so kemungkinan besar pesakit akan ada allergic reaction dekat ubat tu. So please inform dekat doktor, please inform dekat staff nurse yang korang ada masalah-masalah sedemikian. So mungkin kita akan bagi ubat yang lain lah.
So saya rasa info ni di antara info yang berguna untuk you all, especially doktor-doktor yang berada di distrik ataupun yang berada di klinik kesihatan, untuk membawa atau meminta pesakit bawa 2 orang sekiranya mereka refer ke Jabatan Oftalmologi. So saya harap info-info ni boleh berguna kepada you all di luar sana dan doktor di luar sana. So sekiranya you all ada sebarang pertanyaan ataupun ada topik yang you all nak kita orang bincangkan, sila tulis di komen. Dan hopefully you all boleh subscribe dan ajak kawan-kawan korang untuk subscribe channel kami, Doktor Mata. So sampai sini saja, saya harap info ni berguna untuk you all. So insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.